Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah lebih kurang seminggu saya tidak memuat naik apa-apa video. Apa yang berlaku ialah saya diuji dengan sedikit sakit tekak ataupun sore throat. Mungkin kerana sebelum Ramadan, dalam masa seminggu sebelum Ramadan itu saya maraton ataupun berlumba membuat video yang menjelaskan tentang fatwa kesesatan aliran Wahabi kan, ataupun aliran Wahabi yang dikatakan bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dicampur pula dengan kerja yang apabila terbang ke negara musim sejuk, winter, dalam bilik hotel memang ada temperature control. Sekarang ni pun dalam bilik hotel juga. Tapi bila tempat sejuk, temperature control tu kita set nak bagi panas. Udara yang panas yang keluar tu agak kering. Dan ia memberi efek kepada tekak. Campur pula terbang pergi sana apa semua tu. Mungkin semua-semua tu campur. Jadi saya diuji dengan sedikit sakit tekak ataupun sore throat. Tetapi Alhamdulillah, ia hanya sore throat. Tiada kaitan dengan COVID-19. Saya membuat RTK test setiap 2 hari. Dan hari ini Alhamdulillah sudah suara sudah okey. Tadi pun sebelum buat video ni pun ambil satu ataupun kita hisap satu kan. Jadi moga-moga Allah mengurniakan kepada saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kesihatan yang baik ya. Baik. Walaupun dalam tempoh seminggu ini saya tidak memuat naik apa-apa video, saya tetap mengikuti perkembangan di negara kita, dan antara yang menarik, antara yang panas sedang diperbincangkan ialah status Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani yang sebelum ini telah difatwakan sesat, bahkan fatwa itu telah pun diwartakan. Lalu kemudian sekarang ini dibolehkan pula dengan syarat ia tidak bercanggah dengan kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Okey, perkara ini diputuskan, maknanya yang dibolehkan pada Ogos 2020 ya. Saya baca kenyataan rasmi di sini. Mesyuarat Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam (MKI) yang bersidang pada 25 hingga 20 Ogos. Saya rasa misprint di situ. 20 hingga 25 Ogos 2020 telah meminda keputusan muzakarah bertarikh 3 April tahun 2000, maknanya yang 20 years ago, seperti berikut. Kajian semula Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani di Malaysia, muzakarah merumuskan dan berpandangan bahawa Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah boleh diamalkan oleh pengikutnya dengan syarat. Dengan syarat amalannya tidak bercanggah dengan prinsip akidah dan syariat dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, jadi di sini timbul persoalan. Apabila dipinda satu fatwa tahun 2000 yang telah pun diwartakan, dipinda kepada boleh diamalkan oleh para pengikut tarikat, apa yang menyebabkan pemindaan tersebut? Apakah fatwa tahun 2000 itu salah? Ataupun apakah para pengikut Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah telah bertukar akidah dan ibadah mereka sehingga boleh dikatakan sekarang ni boleh, yang dulu tak boleh? Jadi ini menimbulkan banyak persoalan sebab sahabat-sahabat saya yang mengkaji tentang Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah menerangkan ada banyak akidah dan ibadah dalam tarikat itu yang boleh dikatakan bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, saya tidak mengkaji tarikat ini, jadi saya hanya bertaklid kepada apa yang mereka cerita. Bahkan ada yang pernah ikut dan Alhamdulillah mereka telah pun taubat keluar ya. Jadi bila berlaku pindaan seperti ini, kami tertanya-tanya kenapa berlaku pindaan. Sebab kalau tidak dijelaskan secara terperinci, ia seolah-olah memberi satu gambaran bahawa fatwa tahun 2000 dulu tu ada kesilapan yang berlaku di dalamnya. Seolah-olah. Jadi kenapa berlaku pindaan? Itu yang pertama. Yang kedua, jika Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah yang pada satu masa dulu difatwakan sebagai sesat, sekarang boleh diamalkan, maka
aliran-aliran dan individu-individu lain yang sebelum ini juga pernah difatwakan sesat oleh baik dari peringkat negara Malaysia ataupun Majlis Fatwa Peringkat Negeri. Mereka pun boleh menuntut keadilan bahawa kami pun patutnya bolehlah seperti ini. Bolehlah dipinda bahawa kami ni pun ajaran kami ke, aliran kami ke, pemikiran kami ke patutnya boleh diamalkan asalkan tidak bercanggah dengan akidah dan syariat dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Kan, jadi semua individu, ayah pin ke, individu, aliran seperti Arkam ke, lain ke, Syiah ke apa, semua pun boleh juga. Kan, bahawa kami pun patut bolehlah juga, kenalah adil kan. Tak bolehlah satu pihak boleh, satu pihak tak boleh. Jadi kami pun patutnya boleh diamalkan asalkan tidak bercanggah dengan kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di sini masuk pula soalan ketiga. Bila dikatakan asalkan tidak bercanggah dengan kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah, apakah kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah tersebut? Sebab di Malaysia ni, Ahli Sunnah wal Jamaah ni maaf kata, every Tom, Dick and Harry claim himself or herself as Ahli Sunnah wal Jamaah, whereas they don't know whatever it is. Okay? Di Malaysia ni, maaf kata, setiap Ahmad Acong Arumugam boleh mendakwa dirinya Ahli Sunnah wal Jamaah tanpa mereka sendiri tahu apakah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar itu. Ya, jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah sesuatu yang amat longgar, yang amat terbuka di Malaysia ini, sehingga susah untuk dikatakan selari ataupun bercanggah. Kan? Jadi siapa yang nak diterminkan selari ataupun bercanggah itu? Jadi benda ni sangat longgar. Sehingga kan samalah kembali kepada yang soalan kedua tu, mana-mana individu ataupun aliran yang sebelum ini pernah difatwakan sebagai sesat boleh meminta keadilan bahawa fatwa itu pada diri mereka, pada kumpulan mereka juga dipinda supaya aliran mereka dibenarkan beroperasi, individu ke tokoh mereka dibenarkan beroperasi, operasi dalam konteks agama ke, ibadah ke, akidah ke, asalkan ia tidak bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Asalkan tidak bercanggah dengan akidah dan syariat Ahli Sunnah wal Jamaah. Kan, jadi Ahli Sunnah wal Jamaah tu pula macam mana yang nak ditentukan? Jadi ada kelonggaran di situ. Dan inilah yang menyebabkan kebimbangan banyak pihak. Bukan semata-mata anti, bukan semata-mata bermusuhan dengan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, tetapi fatwa yang bersifat terbuka ni, pindaan ni yang bersifat terbuka ni, ia membuka pintu. It opens the floodgates. Okay. Ia membuka pintu yang besar sehingga mana-mana individu ataupun aliran yang sebelum ini pernah difatwakan sesat, mereka juga boleh meminta agar fatwa itu dipinda. Bahkan, mungkin dalam masa yang akan datang, jika mana-mana jabatan mufti negeri, setelah mereka membuat kajian, penyelidikan, lalu mereka mendapati adanya individu ataupun aliran yang sesat, hendak difatwakan sesat, tapi aliran tu atau individu tu boleh pula meminta, tak apalah, biarlah kami amalkan asalkan tidak bercanggah, asalkan akidah dan syariat kami, asalkan ia tidak bercanggah dengan kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Nampak tak dia open, buka pintu yang besar tu, maka apa yang sebelumnya dan apa yang akan datang pun masing-masing akan claim kami ni pun sepatutnya boleh, asalkan tidak bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, baik dari aspek akidah maupun ibadah. Jadi inilah yang sebenarnya merungsingkan orang ramai, ya, sebab Jabatan Fatwa Negeri ataupun Muzakarah Majlis MKI, ya, mereka satu institusi yang kita orang awam menghormatinya, dan institusi inilah yang sebenarnya memiliki kuasa, memiliki wibawa untuk menerangkan seseorang individu ataupun aliran, kumpulan sebagai sesat ataupun tidak. Tapi jika berlaku perkara seperti ini, susahlah. Jadi macam saya kata tadi lah, jadi susah. Itu yang menimbulkan kerunsingan. Ya, sebab tu, lepas itu sebagai contoh, ya. Selain itu, dalam melaksanakan amalan tarikat, pengamal hendaklah memastikan
tidak berlaku amalan dan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan huruf setempat. Okey, sebagai contoh ya, baru-baru ini viral juga tentang kes ataupun tentang isu zikir hu. Dan ia sebenarnya menjadi viral adalah apabila tokoh tarikat ataupun yang diberi, kita sebut apa, diberi ijazah untuk memimpin zikir hu ini bagi tarikat Naqsyabandi Al-Aliyah membuat ataupun memuat naik secara live zikir hu tersebut di media sosial. Jadi bukan sesiapa yang sengaja pergi korek, dia sendiri ataupun pihak yang berkaitan itu sendiri yang memuat naik video itu ke media sosial, dan dari situlah menjadi panas zikir hu sebagaimana yang sebelum ini ya. Padahal kalau ikut poin yang C di sini, tak boleh, sebab itu bukanlah sesuatu yang menjadi kebiasaan ya untuk huruf setempat. Huruf setempat kita zikir yang biasa-biasa. Jadi kalaulah pun zikir hu itu sebenarnya sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang tidak bercanggah dengan syariat ahli sunnah wal jamaah, ia sepatutnya dibuat secara tertutup, bukannya secara dia tertutup sebenarnya, tapi dimuat naik pula ke media sosial ya. Jadi nampak ada contradiction di situ, di mana part ini, bahagian ini dalam fatwa tersebut yang tidak dikuatkuasakan. Jadi perkara-perkara inilah yang menimbulkan kebimbangan, kerunsingan di kalangan umat Islam di Malaysia, dan itulah banyak perbincangan ya. Jadi berdasarkan perkara ini, saya pun sangat-sangat berharap bahawa pihak Jabatan Mufti, pihak negeri ke ataupun MKI memberi penjelasan yang lebih terperinci yang dapat meyakinkan kami semua dalam persoalan-persoalan ini ya. Jadi mungkin mereka juga dalam proses untuk merangka, untuk memberikan penjelasan. InsyaAllah kita nantikan. Tapi satu poin lain yang saya nak bawa, yang agak menarik, agak-agaknya kenapa perkara ini boleh bocor, ataupun bukan kenapa, bagaimana perkara ini boleh bocor. Sebab yang masyhur, yang dikenali ialah bahawa tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah difatwakan sesat pada 3 April tahun 2000. Itu yang ramai tahu. Okey, tetapi pindaan yang berlaku pada mesyuarat yang bersidang pada 20 hingga 25 Ogos tahun 2020, yang tu tak ramai tahu. Saya pun tak tahu. Dan bila saya kongsikan perkara ni kepada rakan-rakan, para ustaz, semua pun terkejut juga. Macam mana pula tu? Jadi sekarang ni macam mana berita ni boleh terbocor? Rahsia ini boleh terbongkar. Macam mana agaknya? Yang itu saya nak kongsikan ya. Saya nak kongsikan. Okey, kalau kita lihat kepada apa yang saya sedang baca sekarang ini, kalau boleh nampak, kenyataan media Jabatan Mufti Negeri Selangor, yang font kecil tu, menjawab isu video tular bertajuk AJK Fatwa Negeri Selangor mahu hidupkan ajaran sesat, tanda soal. Kalau boleh nampak ya, dah besar dah ni. Ini saya sedang baca edisi PDF-nya. Tak pasti boleh fokus ataupun tidak. Jadi berdasarkan sebuah video yang dikatakan tular, video itu tajuknya AJK Fatwa Negeri Selangor mahu hidupkan ajaran sesat, maka keluarlah kenyataan media ini yang menyatakan bahawa perkara ini telah dibincangkan semula pada 20 hingga 25 April tahun 2020 yang meminda keputusan muzakarah tertarikh 3 April 2000 bahawa tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ini dibolehkan dengan syarat yang macam yang saya baca tadi tu kan. Dan ini dokumen rasmi ya, sebab kalau tengok muka surat seterusnya ada tanda tangan rasmi. Sekejap ya. Di muka surat, boleh fokus tak? Di muka surat seterusnya ada tanda tangan rasmi ya. Jadi ini dokumen rasmi ni. Jadi kenapa perkara ini bocor? Sebab ada sebuah video tular. Video tular ni siapa yang buat? Video tular ni yang buatnya ialah seorang sahabat saya, seorang YouTuber juga yang namanya Tuan Abdul Hadi. Tuan Abdul Hadi,
Kalau tuan-tuan yang pernah tengok, beliau kalau buat video, ikat kepala, pakai t-shirt saja. Dia orang Kedah, bila cakap pun lorat utara lah. Jadi beliau ada memuat naik sebuah video, di mana dalam video tersebut, beliau merujuk kepada sebuah video di mana Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, ketika dalam satu seminar, tak silap saya, beliau menjelaskan beberapa salah faham tentang tasawuf. Antara yang beliau jelaskan ialah salah faham tentang zikir hu. Di mana dalam video itu beliau sendiri berkata bahawa beliau memimpin zikir hu tu daripada tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Okay? Video tersebut, pautannya ada saya bagi di bahagian description. Sila exit video ini, tag pada tajuk, ada keluar description, ada link di situ, ada link video. Lihat minit ke 17 ke 17.20 dan seterusnya. Saya bagi video lengkap. Nak tengok lengkap boleh, nak tengok terus ke point itu pun boleh. Jadi berdasarkan di situ, difahami bahawa Ustaz Dr. Aiman memiliki ataupun memimpin, bukanlah memimpin, okeylah, daripada tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Dan Tuan Abdul Hadi ni pula, dia buat kajian sikit-sikit dan dia mendapati Ustaz Dr. Aiman juga adalah salah seorang AJK Fatwa Negeri Selangor. Lalu dia membuat video, bertanya. Dia tak tuduh apa, tak kata apa. Dia bertanya saja, macam mana Ustaz Dr. Aiman daripada tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah boleh menjadi AJK Fatwa Negeri Selangor, padahal tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah itu telah pun difatwakan sesat. Dia tanya je, macam mana ni? Lalu dia pun tanyalah, ni nak hidupkan balik ajaran sesat ke dengan adanya AJK dalam Majlis Fatwa Negeri Selangor daripada tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah? Dia tanya saja. Tetapi berdasarkan pertanyaannya itu, maka Jabatan Mufti Negeri Selangor membuat kenyataan media seperti mana yang sedang saya baca sekarang ini. Jadi apa yang menariknya, saya tonton video. Okey, sebelum itu, sayang sekali video tersebut telah tak ada lagi kerana saluran YouTube Tuan Abdul Hadi telah kena 3 kali strike, copyright strike, dan telah pun ditutup oleh pihak YouTube. Jadi saya nak letak video itu di bahagian description tak boleh, tapi saya ingat sebab saya pun menonton video itu dan saya pun dengarlah soalan yang dia tanya. Tapi itulah, video tu kalau kita tonton is just a very simple, very basic with a very innocent question. Very innocent question is that how come someone from a tarikat that has been categorized as going astray is now in the fatwa committee of a region. Okay, macam mana seseorang daripada tarikat yang telah difatwakan sesat sekarang ini menjadi AJK fatwa sebuah negeri? Maka pihak Jabatan Mufti Negeri itu pula menjawab dan menjelaskan bahawa telah berlaku pindaan. Maka sejak dari situ menjadi panaslah isu ini. Jadi sekali lagi lah, itu yang saya nak highlightkan tu. Beliau bertanya soalan yang sangat basic dan beliau pun mungkin tak sangka bahawa perkara ini akan menjadi satu yang besar. Jadi itu impact yang dapat dibawa oleh beliau. Masya Allah, la quwata illa billah. Okay, jadi cumanya sayang sekali saluran YouTube beliau telah pun ditutup. Beliau telah membuka saluran YouTube yang baru. Namanya Abdul Hadi Official. Okey. Dan tak silap saya baru 3-4 video saja. Okey. Tapi satu video dah kena strike lagi. Okey. Jadi dalam video tersebut beliau bertanya dengan penuh hormat kepada Ustaz Wadi Anwar tentang sebuah hadis yang Ustaz Wadi bacakan. Lalu beliau bertanyalah tentang hadis tu. Dia kata dia tak pernah dengar. Jadi nak tahulah riwayat siapa dan apa darjatnya. Dan sekali lagi, beliau bertanya dengan penuh hormat. Beliau sebut Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar. Okay, Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar. Beliau sebut begitu. Bertanya dengan baik. Dia katalah dengan logat Kelantannya kan. Logat Kedahnya. Saya cari apa tak jumpa ni. Okay? Boleh tak? Okay lah, mungkin sound a bit kasar, tapi mungkin itu cara orang Kedah. Mungkin. Tapi
Yang itu pun kena strike. Padahal dia tanya je, dah kena copyright strike. Ni saluran yang baru pun sudah kena copyright strike ya. Jadi beliau ada membuat video yang baru pula untuk menjelaskan kenapa pergi strike video tu, padahal dia hanya tanya soalan. Jadi video terbaru itu ada saya bagi di bahagian description juga, sila tonton ya. Saya ada bagi juga video tentang hadis yang dibacakan oleh Ustaz Wadi Anwar tu, yang kemudiannya ditanya oleh Tuan Abdul Hadi tentang darjat hadis tersebut ya. Jadi ada link ya. Okey, dan boleh tengok juga video terbaru video terbaru Tuan Abdul Hadi. Dan kalau nak boleh subscribe jugalah, sebab beliau bertanya soalan-soalan yang basic. Tapi tengok sekarang ni macam soalan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ni kan telah menjadi satu, boleh katakan, isu yang agak panas di Malaysia. Beliau pun sekadar bertanya tentang darjat hadis, sumber hadis, darjat hadis. Sudah kena copyright strike lagi. Power soalan itu maksudnya. Walaupun biasa-biasa soalannya power. Okey, jadi jemput tonton. Saya pun tak berani letak video dekat sini, kan saya pun kena copyright strike pula. Okey, jadi itu yang saya nak kongsikan sedikit. Jadi yang poin pertamanya ialah saya pun turut mengambil berat tentang pindaan yang berlaku ke atas tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Bukan semata-mata permusuhan ke anti ke apa ke, sebab ia, seperti saya katakan, seolah-olah menimbulkan soalan terhadap kredibiliti majlis fatwa yang sebelum ini telah memfatwakannya sesat, dan ia telah pun diwartakan. Okey, telah pun diwartakan. So, macam mana ni? Sebelum ni buat silap kah? Itu yang pertama. Yang kedua pula, bila dah ada macam ni, mana-mana individu aliran yang sebelum ni yang akan datang, yang difatwakan sesat atau akan difatwakan sesat, mereka pun akan berhujah, bagilah kami clause apa? Sesuatu yang seperti ni bahawa boleh diamalkan asalkan tidak bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, Ahli Sunnah wal Jamaah tu kriteria macam mana tu? Sebagai contoh, zikir hu. Bagi satu pihak, okey. Bagi pihak lain, banyak kritikan yang telah dilakukan ke atas amalan tersebut. So, macam mana tu? Okey. Itu sedikit kesimpulan dari video ini. Dan yang ketiganya, untuk saya memperkenalkan saluran YouTube yang baru bagi Abdul Hadi, yang ini Abdul Hadi Official ya. Baik. Okey, suara nak hilang ni. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.